Dengar, oh jeritan batinku, memekik-mekik, memanggil-manggil pemimpin negara. Sehari tukar sebulan, pemimpin tiada kelihatan. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, masih tiada. Risau, batinku nangis risau. Pemimpin tak peduli, tiada langsung berhati, tiada bertambah kacau. Menjelang pilihan raya, pemimpin mula menjelma. Oh dengarlah jeritan batinku. Quality, oh quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Pancuran Emas A to Z, episod 17. Salam quality, salam sejahtera kepada semua. Apa khabar? Isu kita kali ini amat kita merasakan tertekan. Ramai di antara kita telah pun menjerit-jerit, menderita, menjerit-jerit dengan permasalahan negara. Menjerit-jerit, terpekik. Ramai di antara kita yang berpelajaran tinggi, yang berpelajaran sederhana, malah rakyat jelata yang memangnya menanggung penderaan yang amat tidak sepatutnya ditanggung oleh mereka. Di mana pemimpin-pemimpin kita yang seolah-olah tiada perubahan, seolah tiada mengambil tahu, seolah-olah rakyat jelata yang peringkat di bawahan, peringkat yang kurang berupaya, peringkat yang tiada talian hayat. Pemimpin bersorak-sorak masih meneruskan, bukan tanggungjawab mereka, tapi meneruskan kuasa mereka. Wabi-wabi yang berkuasa. Mereka ini masih tidak serik, masih tamak, masih bernafsu, masih tiada peduli pada masalah rakyat. Mereka anehnya sewaktu nak jadi yang berkuasa, bermacam-macam janji apabila berkuasa, maka janji-janji sudah tidak ditepati. Yang dulu, yang sekarang sama je. Malah mereka mengirakan yang rakyat ini tiada boleh berfikir. Rakyat diperbodohkan, dipermainkan, diselekehkan. Ke arah mana negara kita yang kita selalu sebutkan sebagai negara bervisi dan negara yang sedang meneruskan untuk menjadi negara maju. Tapi sejauh mana kebenaran di sini? Isu-isu yang
kita akan bangkitkan di sini ya. Isu-isu seperti nombor satunya, leadership by example maupun kepimpinan oleh tauladan. Yang kedua adalah masih isu integriti, peringkat atasan, peringkat yang berkuasa, peringkat yang serba ada. Dan isu yang ketiga, masalah bahan makanan, bahan keperluan, bahan asas, semuanya di luar kemampuan oleh rakyat jelata. Apa nak jadi? Kita sudah pun bercerita panjang lebar. Ada orang yang ditawan dan diberikan berbagai-bagai alasan bahawa mereka ini tidak membawa berita yang benar, tidak membawa berita yang sahih. Tapi jelas sekali, mereka yang berkuasa terus ya hidup mewah, membuat harta yang amat mendukacitakan kita lah, kerana mereka memanglah berkemampuan, tetapi negara, rakyat amat tidak berkemampuan, amat tiada apa yang boleh dikatakan sebagai nak kehidupan ya. Ada kita bincang dulu berkait dengan pendapatan sebagai minima. Pendapatan minima ini untuk rakyat negara Malaysia bukan boleh membawa kepada kehidupan yang boleh dilihat sebagai mampu. Kerana ringgit Malaysia sudah jatuh. Harga barang sudah naik ke tahap yang sukar untuk kita menerimanya. Kita ada kementerian-kementerian, kita ada menteri-menteri yang berkuasa ya. Menteri Kewangan dan bagai-bagai lagi. Mereka ini apa mereka laksanakan? Tidak lain tidak bukan mereka seolah di parlimen disebut Dewan Yang Mulia. Saya kata Dewan Yang Mulia ini rumah ibadah. Bolehlah sebut sebagai Dewan Yang Mulia. Dewan yang mereka sering menipu, sering bercakap berbagai-bagai macam perkataan antara sesama mereka. Yang dahulunya jadi pemerintah, sekarang menjadi pembangkang. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Begitu juga yang dulu pembangkang, sekarang menjadi pemerintah. Cakap pun tak ubah seperti tak boleh dipakai. Amat kecewa sekali lah ya. Kepimpinan melalui tauladan. Apa yang dimaksudnya? Apa yang dimaksudkan? Pemimpin mana yang kita boleh ambil contoh, memberikan sebagai teladan kepada golongan muda, golongan lama, semua golongan lah, rakyat jelata. Tauladan apa? Tauladan seperti perasuah, tauladan seperti penyamun, tauladan seperti bercakap bohong. Ya. Rakyat bukannya begitu. Rakyat amat memerlukan yang berkuasa ini membantu membangunkan negara dan membantu membangunkan rakyat supaya hidup rakyat tidak seperti macam sekarang ini. Malah hidup sekarang ini 2022
Hidup rakyat makin susah ya dibanding 10 tahun dahulu, 5 tahun dahulu. Jangan nak bagi alasan lah. Alasan kepada apa? Alasan kepada COVID. Macam-macam alasan diberilah. Ya, di dalam parlimen bercakap seperti dalam sesama, memalukan, menjijikkan. Malah tak dapat kita bandingkan dengan negara-negara lain yang dahulunya tidak maju tapi sekarangnya menuju ke arah maju, kemajuan. Mereka benar-benar ya, parlimen kita kalau dilihat seperti private residency, masing-masing dengan cara masing-masing, ya, dengan keadaan yang begitu mewah sekali. Sedangkan rakyat menderita, rakyat kebuluran, rakyat susah, rakyat hampir tak tahu nak ke mana lagi, nak jumpa siapa. Asyik-asyik yang berkuasa gilakan kuasa. Asyik-asyik yang berkuasa masih sibuk dengan pilihan raya, sibuk dengan siapa yang bakal menjadi itu, siapa yang bakal menjadi ini. Isu rakyat-rakyat langsung tidak dipeduli ya. Dalam parlimen, apa yang mereka bahaskan? Apa yang mereka cakapkan pasal rakyat? Apa yang mereka bincangkan? Adakah mereka peduli? Ada nampak mereka peduli ke? Cara mereka bercakap. Semua cakap seperti yang berkuasa. Semua bercakap seperti negara ini mereka punya. Negara ini hanya untuk yang berkuasa. Tolonglah. Yang berkuasa. Di manakah integriti? Di manakah janji-janji? Di manakah yang dikatakan sebagai adanya berbagai-bagai lah, disebut sebagai dalam pilihan rayanya manifesto untuk rakyat. Sebaik kami dapat kuasa, kami akan menentukan harga turun, hutang-hutang rakyat akan dibantu, dimansuhkan, kos-kos perumahan, kos-kos kenderaan dan kos keperluan asas bagi rakyat yang memerlukan, kononnya akan diberikan bantuan segera. Bantuan apa yang dicakap sebagai bantuan segera ni? Ya, pada mereka yang di atas tu, yang berkuasa, gaji tetap. Gaji bukannya sepatutnya. Gaji bukan gaji minima. Gaji pembesar ya. Gaji orang-orang kaya-kaya. Orang atas-atasan. Ini nak cakap apa lagi? Ya sudah riuh rendah kita cakap. Dah penat bercakap. Cakap. Tapi yang berkuasa sibuk masing-masing nak jadi macam-macam lah. Macam-macam jawatan yang bergelar sebagai pengerusi dalam parlimen baik yang dipertua dan sebagainya. Tak nampak pun mereka menjalankan tugas yang sepatutnya. Ya, gaji yang mereka terima amat semua tahulah. Ya. Rakyat tidak menerima apa-apa
pada kadar sepatutnya. Sebaliknya, rakyat-rakyat jelata yang hidup bawah di bawah ni adalah yang rakyat-rakyat yang untung yang untunglah kerana berdamping dengan mereka yang berada. Mereka ini terkeluar. Baru ini kita lihat kepada macam-macam lah. Di negara sudah dibuka sempadan. Maka mereka yang dalam berbagai bidang sudah mulalah keluar negara. Baru macam-macam sebab-sebab yang diberikan perlunya keluar negara dalam sukan dan sebagainya, melalaungkan seolah tidak ada masalah dalam Malaysia ini, seolah rakyat-rakyat semuanya boleh goyang kaki, seolah-olah negara kita ni hari-hari rakyat boleh chop duit sendiri. Tolonglah membantu pada rakyat yang golongan yang amat susah ini. Yang ketiga yang disebut tadi adalah barangan yang amat tidak patut, pada kadar yang tidak patut, ayam dan lain-lain lah amat memalukan tau. Yang berkuasa negara ini sedang melalui satu epidemik, bukan wabak COVID-19, tapi epidemik, perkara yang tidak sepatutnya berlaku seperti negara-negara yang sudah pun bankrupt. Adakah kita akan menuju pandailah mereka bercakap negara tidak akan bankrupt. Yalah, memang negara tidak akan bankrupt kerana macam cara lah mereka boleh buat. Tapi rakyat jelata, apa cara yang dia nak buat supaya hidup kita senang? Boleh hidup lah, boleh makan secukupnya, sepatutnya. Begitulah kita hendak. Bukan yang di atas sana di parlimen tak boleh dibahaskan, maka dibahaskan di dalam hotel. Untuk rakyat tak boleh makan di rumah sendiri, nak makan di mana? Tak boleh beli makanan sendiri, nak beli makanan di mana? Logik lah, please, tolong. Fikirlah logik. Ini amat mengecewakan dan amat menjadikan. Tak habis-habis cakap pilihan raya. Tapi siapa yang naik nanti, yang berkuasa? Siapa di antara yang ada sekarang ni, yang benar-benar, yang jujur, yang tulus, yang ikhlas, yang memang akan mainkan peranan membantu negara dan rakyat? Siapa di antara yang ada sekarang ini? Kita sudah lihat yang gagal, yang macam-macam lagi. Yang gagal pun masih bersama dalam pemerintah. Masih sama dalam pemerintah. Bayangkan. Yang sudah gagal. Kuasa rakyat tidak ada lagi dah. Kuasa rakyat ni seperti ikan bilis. Rakyat ni seperti ikan bilis. Buat ke mana pun, tiada dapat siapa yang akan membela kita. Jadi untuk akhiri saya ingin menyerulah kepada yang berkuasa ini, adakah masih perasaan cintakan negara, cintakan rakyat, cintakan bangsa, semua kaum, golongannya semua kaum lah. Adakah? Ataupun mendapik dada seperti King Kong? Seperti biasa saya akan berpantun
Saya bukan niat jahat, niat buruk di sini. Saya tidak sebut satu nama ke, dua nama ke, tiga nama ke. Saya sebut keseluruhan dia. Keseluruhan dia, negara kita amat menduka citakan. Baik, pantun kita. Buah manggis, buah rambutan. Hasil bumi bertuah seluruh daerah dan pekan. Wakil rakyat hidup mewah, harta bertantan. Nasib rakyat jelata, diabai seolah tiada langsung dipedulikan.